رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat sekali lagi kita sambung pelajaran kita dalam kelas PDPR bersama dengan ustaz dalam pelajaran ibadah. Okey, jadi anak-anak murid semua boleh buka buku ibadah. Pada hari ini kita akan sambung pelajaran kita, okey, di muka surat 55. Okey, muka surat 55 iaitu rukun solat. Okey, macam yang telah kita belajar dalam kelas yang lepas, okey, ustaz dah menerangkan tentang waktu solat. Jadi pada hari ini ustaz akan terangkan tentang rukun solat. Okey, rukun solat yang bermaksud perkara yang wajib dilakukan ketika kita solat. Kalau kita tak lakukan, okey, solat kita boleh jadi tidak sah. Okey, rukun ni adalah perkara yang wajib. Okey, wajib ini maksudnya mesti buat. Kalau kita tak buat, kita akan mendapat dosa dan solat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi pada hari ini ustaz akan terangkan kepada kamu, okey, 4 perkara. Muka surat 55 dulu kita belajar part by part supaya kamu lebih mudah faham dan kita tidak tergesa-gesa. Okey, jadi pada hari ini ustaz akan terangkan 4 dahulu rukun solat. Yang pertama, berdiri betul. Okey, ini adalah merupakan perkara yang paling asas, yang paling utama. Apabila kita nak solat, kita kena berdiri betul. Okey, berdiri betul ni maksudnya kita berdiri dalam keadaan kita yang paling betul. Okey, yang paling betul dan paling yang boleh kita buat. Okey, sebab dia kata berdiri betul. Kita tak cakap berdiri tegak. Sebab apa? Okey, kita tengok kalau semua manusia dilahirkan sempurna, okey, tak apa, tak ada masalah, okey, mempunyai cukup sifat. Tapi ada tak dalam kalangan manusia kita yang dilahirkan kaki dia sebelah pendek? Ada. Ada tak dalam kalangan kita yang dia lahir sempurna tapi dia accident, masuk besi, kaki dia jadi pendek sebelah? Okey, sebab tu kita gunakan ayat berdiri betul. Maksudnya dia boleh, seseorang itu dalam rukun yang pertama berdiri betul semampu mana yang dia boleh berdiri. Okey, kalau dia boleh berdiri betul macam ni lah. Kalau dia sengit sikit, sengit lah. Okey, okey, itu yang dimaksudkan dengan berdiri betul. Maksudnya bila kita berdiri dalam keadaan yang kita paling boleh kita berdiri. Okey, ada orang boleh dia berdiri dah betul lah, tapi kita nampak sengit. Itu berdiri betul dia. Kalau kita memang berdiri betul, kita memang tegak. Itu berdiri betul kita. Jadi kita kena ikut kemampuan kita untuk berdiri betul. Okey, selain daripada berdiri juga dalam Islam dia ada beberapa keringanan lain. Okey, ini jika kita sakit lah terutamanya. Okey, kalau orang yang tidak berkemampuan seperti kita, dia tak boleh nak berdiri macam kita berdiri. Kita tak apa, kita muda, kita sihat lagi, kita boleh berdiri dengan baik. Tetapi ada orang yang tidak boleh berdiri dengan baik. Dia boleh solat secara duduk. Okey, duduk atas kerusi ataupun duduk dekat lantai. Okey, dia boleh solat secara baring, baring mengereng ataupun baring menelentang. Mengereng, kita baring mengereng macam ni lah. Kalau menentang, kita lentang macam ni. Okey, itu maksud dia baring. Ataupun dia menggunakan isyarat mata ataupun hati. Dan itu adalah paling kritikal lah. Maksudnya sakit dia paling kritikal. Dia tak boleh bergerak langsung, menggunakan isyarat sahaja. Itulah yang dimaksudkan dengan berdiri betul. Jadi apabila kita nak solat, perkara yang pertama adalah berdirilah. Okey, selain daripada itu, inilah keringanan-keringanan yang ada dalam Islam yang boleh kita praktikan. Okey, sama ada nak duduk, baring ataupun guna isyarat. Okey, jadi itu untuk perkara untuk tahap kesihatan yang tak baiklah. Kalau kita seorang yang mampu untuk berdiri, kita teruskan untuk berdiri. Sebab kelebihannya orang yang berdiri ketika solat ni lebih banyak pahala dia. Okey, itu penjelasan dia. Okey, yang pertama adalah berdiri betul. Jelas Ustaz harap kamu jelas Yang kedua adalah niat. Okey, niat. Apabila kita nak melakukan solat, okey, apabila kita nak melakukan solat, tak kisah solat apa pun yang kita nak buat. Solat fardu daripada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak ataupun solat sunat. Okey? Apabila kita nak mendirikan solat, niat tu mestilah berada di dalam hati kita. Okey? Niat ni bukan
perkara yang dilafaz, bukan perkara yang dilakukan oleh mulut tetapi hati. Hati kita ni mesti sentiasa melafazkan niat tu. Dalam hati ni kita mesti ada niat. Okey, contoh. Okey, contoh Ustaz bagi kejap lagi nak waktu Zuhur kan. Kamu dengar azan, kamu dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kamu mesti dah ada niat. Dah azan Zuhur. Aku nak solat Zuhur lah kejap lagi. Dah terlintas niat tu dalam hati. Okey? Niat yang kita baca sewaktu kita nak solat tu adalah lafaznya sahaja. Itu perbuatan mulut, tetapi dalam hati kita ni mesti dah ada niat. Okey? Aku nak solat Zuhur kejap lagi. Aku nak solat Asar kejap lagi. Aku nak solat Maghrib, Isyak dan sebagainya. Jadi niat itu adalah rukun yang berada di dalam hati kita. Setiap kali kita nak mendirikan solat, terutamanya solat fardu ataupun solat-solat sunat yang lain, mesti dah terdetik dan terlintas dalam hati kita ni, aku nak solat kejap lagi. Aku nak solat Zuhur, aku nak solat Asar, lepas solat Maghrib nanti aku nak solat sunat hajat contoh. Mesti dah ada terniat dalam hati kita. Sebab niat ni letaknya di hati. Okey? Cuma lafaznya sahaja yang kita sebutkan dengan mulut. Usolli, contoh kita nak solat Zuhur tadi kan, dah berdiri betul-betul. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Usolli sunnatan hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Allah. Itu lafaz sahaja. Tetapi niat yang sebenar terletaknya di dalam hati. Jadi setiap kali kita nak solat, okey, setiap kali kita nak mendirikan solat, ibadah solat, kita mesti letakkan dalam hati kita niat. Kita nak solat apa? Tujuannya kerana apa? Itu dalam hati kita. Okey, jelas Apa yang kita lafazkan tadi adalah cuma lafaznya sahaja. Okey, jelas Seterusnya, yang kedua selesai. Yang ketiga, takbiratul ihram. Okey, takbiratul ihram adalah perbuatan ataupun kita dalam rukun Islam, dalam rukun solat ni yang sebenarnya adalah sebutan Allahu Akbar tu. Allahu Akbar. Okey, kita sebutan Allahu Akbar tu mesti jelas. Bukannya bila kita dah lafaz niat semua, dah berdiri betul, dah baca niat solat fardhu maghribi salasa rakaatin adaan lillahi taala, Allahu Akbar, kita nak sebut Allahu Akbar takbiratul ihram tu pun malas. Jadi itu tak nak tu. Sebenarnya dia adalah sebutan dia. Okey, kita nak sebut Allahu Akbar. Allahu Akbar, biar sekurang-kurangnya telinga kanan kita dengan telinga kiri kita ni mendengar sebutan Allahu Akbar. Bukannya dalam hati Allahu Akbar tak dengar. Bukan macam tu. Kita mesti sebut Allahu Akbar. Dan bila kita angkat kita punya takbir ni, okey, cara mengangkat takbir yang betul adalah Allah, kita punya jari ni tak terlalu terbuka, tak terlalu tertutup. Okey, sederhana saja. Allah, dan parasnya, kita punya paras ni, ibu jari kita ni kat ni bawah telinga kita ni. Allahu Akbar, dan ke semua tangan kita ni menghadap ke arah kiblat. Barulah betul. Bukannya macam kamu tengok dekat luar sana, ada bermacam-macam gaya takbir. Allah, lama betul dia nak angkat tabir. Ada yang macam tu, ada yang sebut Allah, pusing-pusing. Itu salah. Okey, cara takbir yang betul bila kita angkat Allahu Akbar. Okey, kita angkat tu semua ni ke arah kiblat. Sampai sini je, tak payah nak tinggi-tinggi, angkat sampai nampak ketiak semua. Okey, tak perlu. Tak perlu macam nak solat Allah. Tak payah. Okey, jadi jangan ikut orang lain. Kita biasa, okey, kita betulkan yang biasa, kita biasakan yang betul. Okey, kita biasakan yang betul, kita betulkan yang biasa. Jadi bila angkat takbir, Allahu Akbar mesti dilafazkan, dibaca dengan jelas. Allahu Akbar, bukan di dalam hati. Okey, itu yang menunjukkan takbiratul ihram yang sebenar, yang betul. Okey. Seterusnya yang keempat, membaca Al-Fatihah. Okey, membaca Al-Fatihah ni ramai yang tersalah. Sebab dia berfikir apabila membaca Al-Fatihah ni kita baca secara senyap je. Okey, secara senyap. Baca dalam hati ataupun baca secara senyap sampai tak keluar bunyi. Keluar bunyi tu bunyi hati je, bunyi angin je. Bukan macam tu. Maksud membaca Al-Fatihah ni kita baca dengan jelas. Okey, kita kena baca dengan jelas. Kalau kita sembahyang seorang ataupun kita sembahyang menjadi makmum, kita kena baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah,
didengari oleh sekurang-kurangnya telinga kanan kita dengar, telinga kiri kita dengar. Okey, tu tahap bacaan dia. Bukannya kita baca langsung tak berbunyi. Okey, langsung tak berbunyi tu satu. Okey, yang bunyi tu bunyi yang ini. Tu tak nak. Jadi membaca Al-Fatihah ni ramai orang silap buat. Sebenarnya bila kita baca Al-Fatihah sekurang-kurangnya didengari oleh telinga kanan kita dan telinga kiri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Didengari, mesti dengar. Telinga ni mesti dengar. Itu maksudnya membaca. Apabila kita tak baca, kita baca ataupun suara angin Bismillahirrahmanirrahim, ataupun kita baca dalam hati langsung tak bunyi. Mulut je gerak tapi tak ada bunyi. Jadi itu yang salah. Bila kita salah, surah Al-Fatihah ni adalah part daripada rukun, iaitu wajib, rukun solat. Apabila kita salah rukun, perkara rukun kita salah, jadi solat kita secara keseluruhannya tidak akan sah. Jadi bila solat kita tidak sah, kita akan mendapat dosa lah, bukan mendapat pahala. Jadi ini yang kena jaga. Ini yang selalu orang silap selama ni. Apabila kita baca surah Al-Fatihah, baca betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Kalau kita jadi makmum, kita jangan baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Jangan baca kuat sampai mengatasi imam. Okey, kita baca sekadar telinga kita boleh dengar bacaan kita. Itu maksud dia membaca. Baca. Bila cikgu suruh baca kat sekolah, kita baca. Okey, baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca. Itu maksudnya baca. Jangan salah lagi. Okey. Jadi Ustaz harap penerangan Ustaz yang hari ini untuk 4 rukun solat yang pertama kamu faham dan jelas. Jika ada sebarang masalah ataupun kemusykilan, kamu boleh rujuk pada Ustaz semula selepas kelas ni, insya-Allah. Ustaz akan sambung lagi dalam kelas ibadah kita dalam part yang kedua, iaitu perkara rukun solat selepas daripada yang 4 ni. Okey, jadi untuk hari ini itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lancarkan lisanku, dan baguskanlah ucapan.